Assalamualaikum guys dan selamat sejahtera. Okey, bertemu saya kembali Apek Sayun dalam channel saya. Topik kali ini saya akan ceritakan tentang spek daily use ataupun macam mana anda nak setting untuk motor anda tahan lasak setahun 2 tahun, insya-Allah tahan lasak, tak rosak dan jimat minyak dan selesa untuk dipakai. Okey, sebelum tu saya cerita sikit. Saya adalah pengguna 135 LC juga dah lama, okey, daripada 2008, 2009 dan saya merupakan lepasan pelajar Poli PD. Sebelum ni saya duduk ceras. Saya ulang alik setiap minggu ke PD Port Dickson. Saya homesick. Setiap minggu mesti kena balik rumah. Mana rindu kat rumah tak boleh nak duduk sangat dekat Poli ya. Sebenarnya saya dari situ saya dah mula belajar sedikit pasal motor ni. Tak adalah heavy macam sekarang. So dulu kita pun masih lagi dalam belajar student. Kita ulang alik daripada PD KL PD setiap minggu. So dari situ saya nampak kadang-kadang ni minyak saya jimat, kadang-kadang minyak saya makan. Okay, dari situ saya belajar, mula mengetahui, mula mengkaji macam mana nak bagi tahan lasak. Dan saya bila sampai sekarang ni mungkin dah lebih mahir sikit daripada dulu. Dulu saya memang tak tahu apa-apa lah. So sekarang ni saya buat dan insya-Allah saya tahulah, dan banyak dibantu oleh mesin dyno. Saya sebenarnya banyak video kali ni saya sebenarnya banyak menerangkan dan mesti ada berkait dengan dyno. Ya, saya tak nafikan memang dyno banyak membantu saya dalam mengkaji dan membuktikan apa teori dan apa dalam pemikiran saya selama ni terjawab. So dyno ni banyak bantu lah. Bukan saya saja nak sebut pasal dyno macam kita belagak, bukan. Sebenarnya saya banyak menemui bukti-bukti ataupun kita punya proof lah. Apa yang kita nak tu kita dapat tonjolkan pada graf dan kita buktikan bahawa yang teori ataupun apa yang kita fikir sebelum ni adalah tepat dan benar. Apa yang saya nak ceritakan kat sini, macam mana kita nak bagi motor kita tahan lasak. Yang first kali adalah kita kena memastikan compression ratio kita betul. Compression ratio kita ni macam mana? Jadi pomen ataupun kita panggil mekanik mesti tahu compression ratio tu apa. Untuk memastikan motor tahan lasak, kita perlulah set pada compressionnya betul lah. Jangan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Bila terlalu rendah ni motor tak ada power. Memang tahan lasak tapi motor tak ada power, kita nak bawa pun tak sedap juga. Terlalu tinggi motor sedap tapi tak tahan pula, kita menjadikan satu parts tu stres lah ataupun memberi tekanan yang tinggi. Contohnya kita pakai blok yang murah tapi kita bagi tekanan tinggi, dia tak tahan lah, mengakibatkan satu kerosakan ataupun kecelakaan pada barang tersebut. So kita kena tahu pada harga dan kualiti yang kita beli tu memadai ataupun berbaloi dengan apa yang kita set. Bahan tu kuat ataupun tahan lasak, bahan tu mahal, kualiti yang bagus, kita boleh set compression yang tinggi. Untuk menjadikan motor kita tahan lasak, first kali kita kena set compression ratio yang betul, sekitar 11 hingga 12.5 untuk daily use lah. Bagi saya daily use ni spek kita kena betul. Okay? Jangan kita buat spek yang besar-besar untuk daily use, tu tak tepat lah. Biasanya yang buat spek besar ni, spek jet road dan spek sebagainya yang besar melebihi 200cc, saya tak sarankan untuk membuat daily use sebab kita memberi stres ataupun kita bagi tekanan yang tinggi pada motor. Maknanya motor tu kuat tapi tak tahan lasak lah sebab kita bagi dia tekanan. So parts ni dia ada umur dia yang tertentu. So jangan kita anggap kita punya spek besar kita boleh tahan lasak, boleh pakai 2-3 tahun lah. Dia agak susah sebenarnya, kecuali kita keluar malam minggu saja. InsyaAllah lah boleh. Itu pun sebenarnya pun banyak pecah juga. Yang keduanya adalah set sprocket. Okay, mengikut kajian saya, pengguna-pengguna salah untuk set sprocket. Dia tak tahu sebenarnya set sprocket untuk apa, dan dia hanya tahu ratio sprocket untuk kira tapi tak tahu macam mana dia nak pakai untuk padanan yang dia bawa. Saya sarankan selalunya pada yang main town, okay, main jalan-jalan bandar yang banyak traffic light, yang banyak berhenti jalan, saya sarankan untuk set sprocket lebih besar sikit ratio dia daripada yang biasa kita set. Contohnya motor kita dah pakai 15-35 lah contohnya untuk jalan biasa yang kita rasa sedap bawa. Tapi bila kita nak main jalan town, kita nak jimat minyak, kita nak motor tahan lasak, kita nak sedap bawa, kita perlu up sikit lah belakang. So kita pakai 36, memanglah rasa macam mengerang bila bawa jalan jauh. Tapi kita kena tahu, kita main town, jangan sembang kita main jalan jauh pula. Bila main town ni, kita perlukan tujahan yang cepat. Contohnya kita nak pick up, nak ada daya. Okay, nak ada daya ataupun kekuatan kat situ. Kalau kita pakai sprocket kecil, dia mengambil masa ataupun mengambil satu tenaga yang tinggi untuk menggerakkan motor tersebut. Okay, rasionya kalau terlalu kecil, dia kita membebankan motor kita lah. So sehari kita bawa, 2 hari kita bawa, bila dah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia akan mengakibatkan kadar kerosakan motor kita menjadi cepat lah. Bagi pengguna-pengguna yang guna highway, okay, contohnya bekerja di KL, duduk di Seremban, ulang alik setiap hari, KL Seremban, okay, saya sarankan untuk menggunakan ratio yang sedikit kecil daripada kebiasaannya lah. Contohnya kita set sprocket 15-35. Bila kita main highway ni, hari-hari ni kita kena bagi motor kita tu relax sikit. So kita pakai 15-34. Dan jangan selalu full throttle lah. Maknanya kita bawa lah relax, santai-santai, RPM dalam 7 hingga 8. Kalau tak tahu RPM, kena pasang RPM. Ia membantu untuk kita melebihkan jangka hayat mesin kita lah.
Dia kurang stres lah bila kita main RPM bawah ni. Seterusnya adalah minyak hitam. Minyak hitam ni ramai juga yang tak tahu. Ada pakai fully, ada pakai semi, ada yang pakai mineral. Bagi saya untuk yang daily use ni, yang tak gunakan performer ni, tak perlu pakai fully pun tak apa, pakai semi pun dah cukup. Okey, mineral pun boleh juga. Okey, bagi yang berjalan, contohnya pergi tempat kerja, balik kerja 5 minit, pergi 5 minit, balik 5 minit, pergi 5 minit, balik 5 minit, boleh pakai mineral. Yang main highway selalunya, okey, yang jalan jauh biasanya saya sarankan pakai semi lah. Contohnya yang kerja di KL, yang duduk di Seremban, contohnya lah. Okey, saya sarankan pakai semi lah. Okay, ia lebih menjaga enjin pada kadar kepanasan enjin lah. Okay, dia menjaga parts. Dia membantu. Tak adalah menjaga sepenuh, tapi ia membantu. Okay, ini juga meningkatkan kadar kita punya jangka hayat enjin. Okay, seterusnya adalah exhaust. Saya sarankan kita pakai exhaust yang ada back pressure. Yang ada back pressure ni biasanya exhaust cutting standard lah. Exhaust cutting standard ni dia menyimpan. Bila kita pakai exhaust yang ada back pressure ni, contohnya cutting standard CJ Epo, Cardinal Racing, Apido, Enkai, Wawaipang, apa macam-macam lagi lah yang ada di pasaran cutting standard, tapi yang dah buat lah, yang dah tukar 28, yang dah tukar 32. Okey, saya sarankan pakai tu untuk pakai daily use. Contoh nak main town ke, nak main highway ke, ia lebih menjimatkan kita punya minyak dan ada pressure kat situ lah. Kita tak menggunakan tenaga yang tinggi untuk menggerakkan motor tu. Dia membantu untuk kita menjimatkan minyak. Biasanya yang pakai back pressure ni, pilot dia agak sedikit kecil dan main jet dia agak sedikit kecil. Okey, itu atas pengalaman saya lah. Ia membantu menjimatkan minyak, bawa pun clean lah. Seterusnya adalah minyak petrol. Ada yang pakai 95, ada yang pakai 97, ada yang pakai Rose 100. Tapi saya sarankan yang paling semudah kita pakai adalah 97 lah. Okey, Rose 97 ni dia sebenarnya dengan 95 tak ada orang kata nak bagi tambah laju kau kelebihan-kelebihan yang sangat tinggi, tapi ia membantu. Yang 97 dengan 95 ni dia ada berbeza lah, sebab tu 97 ni lebih mahal. Saya tidak mahir dari segi ron ni, tapi saya sarankan untuk pakai 97 sebab so far saya pakai 97 dan banyak customer yang saya sarankan 97 lebih elok dan lebih tahan lasak dan lebih tahan lama berbanding dengan pengguna-pengguna yang selalu pakai 95. Kalau ada jumpa Rose 100, bantai je Rose 100. So enjin kita lagi tahan dan ada sebab kat situ kenapa setiap RON ni harga dia berlainan. So kalau tak mampu pakai Rose 100, pakai 97. Kalau tak mampu pakai 97, kita pakai 95. Tapi bila kita pakai 95 ni, kita tahu lah cara pembawakan. Janganlah kita asyik nak rembat ke apa semua kan. Rim dan tayar. Rim dan tayar ni sebenarnya dia banyak membantu kita dalam menjimatkan minyak dan prestasi enjin. So kalau pakai tayar yang grip-grip ni, okey, bukan kita main corner pun, bukan kita main kerja dekat genting. So bagi pengguna main town, main highway, saya sarankan pakai tayar murah je. Pakai tayar murah ni dia kurang sikit grip. Tapi bila hujan tu kena pandai lah. Okey, tak adalah saya cakap tayar murah ni tak grip langsung, naik pakai hujan terus accident kan. Brake pun jadi tak makan, tak mungkin. So kita kena tahu bila kita pakai tayar murah ni dia kurang grip. Bukan tak grip langsung. Tapi bila untuk daily use, bila pakai tayar yang murah-murah ni, dia kurang cengkam. Bila kurang cengkam ni, dia kurang friction. Okay, bila kurang friction ni, motor jadi ringan. Justru tu dia menjimatkan minyak dan tak membebankan enjin. Dia pakai tayar mahal untuk ada grip. Bukan kita main corner pun. Kalau kita main corner hari-hari jalan genting, ya saya sarankan untuk pakai tayar yang lebih grip. Okay, so bagi pengguna-pengguna daily use highway ataupun town, saya sarankan pakai tayar biasa-biasa je. Okay, dan kalau boleh tayar yang kita pakai tu adalah tayar size yang kecil lah. Yang kecil, lebih kecil, lebih ringan, lebih menjimatkan minyak dan mengurangkan bebanan pada motor. Rim juga amat penting untuk kita. Okay, contohnya kita pakai rim standard agak berat lah. Tapi bila pakai rim standard ni, material memang bagus, memang tahan. Tapi bila pakai rim yang aftermarket ni lebih ringan dan dia menjimatkan kita punya minyak lah. Okay, siapa pakai rim kecil-kecil ni biasanya tahulah ringan dan so far memang jimat minyak. Jenis yang bawa double, yang selalu bawa double daily use, saya sarankan pakai rim standard saja, tak payah pakai rim aftermarket. Sebab kalau langgar lubang, langgar apa, kebarangkalian untuk bengkok tu agak susah untuk rim standard. Bila pakai aftermarket ni dia agak lembut lah. So senang bengkok, senang gelong. Bila bawa double, bawa bini kan, bawa awet ke apa benda kan, so saya tak sarankan lah untuk pakai rim aftermarket. Itu saran saya lah. Okay, akhir sekali adalah spek. Kalau nak buat spek daily use ni, janganlah pakai spek tinggi-tinggi. Okey, janganlah pakai J465, jangan pakai J468. Okey, buat daily use. Boleh sebenarnya kalau nak pakai spek tinggi-tinggi ni nak buat daily use, tapi kalau boleh jarak perjalanan tu 5 minit, 10 minit dah kira okey. Tapi kalau hari-hari long distance pakai spek jet road, spek yang tinggi,
saya tak sarankan. Tapi saya sarankan juga boleh pakai pada jet road, tapi ada tapi. Okey, mesti compression agak rendah berbanding untuk kita set spek racing. Okey. Saran saya siapa pakai spek lagi tinggi ni, compression boleh jadi lagi rendah sebab tujahan kita dah kuat. CC kita dah besar. So buat apa nak pakai compression tinggi-tinggi? Sebab kita nak buat daily use. Kalau kita nak buat spek racing, boleh kita sarankan pada pemain, okey, saya nak buat spek racing. Okey, bila dah buat spek racing ni kena tahulah. Mungkin jadi motor parking sehari 2 je bawa, satu ahad je, mungkin malam minggu kan. Kalau nak buat daily use ni biasanya CR mesti rendah. So CR, okey, compression ratio yang saya sarankan pada spek 57. Okey, spek 57 kalau nak buat daily use, okey, nak kuat-kuat sikit, nak rasa ada, pakai 11 hingga 12.5. Okey, untuk spek 57. Kalau 60 hingga 63 ni, dia CC dia dah besar, okey. CC dia dah besar. So boleh pakai compression lebih kurang 10.8 hingga 12. Pada 65, 66, 68, siapa yang pakai daily use, saya sarankan boleh pakai je dalam 10.5. Okey, 10.5 hingga 11 compression ratio untuk daily use. Pada jet road, okey, jet 465, jet 466, jet 468 boleh je pakai compression 10, 10.2 ataupun 10.5, boleh juga pakai untuk motor lebih tahan lasak. Ini spek untuk daily use. Okey, kena faham, bukan untuk racing. Kalau nak racing, confirm 11.5 ke atas. Okey, 11.8, 12.3, 13, 13.5 pun ada. So itu adalah untuk spek racing. Dia spek racing ni tujahan kuat. So material kita tak sama umur dengan spek-spek daily use lah. Okey, itu saja kali ini daripada saya. Spek daily use, jimat minyak, motor tahan lasak, kurang rosak, kurang kecelakaan pada barang-barang dan parts kita, dan kita selesa dengan spek kita tu. So kena tahu macam mana spek anda, keluar poket duit sendiri, jangan memakan diri. Macam mantun. Okey, sebelum saya mengakhiri saya punya video kali ni, saya nak cerita sikit. Saya ada keluarkan cam, okey. Cam Ahmad. Kalau kita tengok sini ada cam Ahmad. Cam Ahmad 1. Okey. Spek saya yang saya keluarkan cam ni adalah untuk spek daily use. 57, 60, 62, 63 boleh pakai cam saya dengan kadar compression yang macam saya bagi tahu tadi. Okey, macam 57 pakailah compression 11.5, at least 11.5. Okey. Kalau 60 hingga 63 boleh pakai 10.8 hingga 11.5, dan spek yang ke atas tak sesuai dengan spek saya lah. So bila pakai daily use ni, dia lebih mudah untuk pakai cam macam ni, dia lebih ringan, dia lebih mudah, selesa, tak ada bobok, tak ada berat sangat, tak ada rasa macam agak tak selesa bawa. Okey, bila pakai cam macam ni, dia memudahkan kita dan motor lebih tahan lasak, kita selesa nak bawa, dan kita suka bila kita modify motor. Okey, kebanyakannya daripada kita suka modify motor dan tak suka pakai standard. Okey, siapa yang tak tahu spek apa yang anda perlu pakai, boleh PM tepi saya. Saya ada spek 57 hingga 63 untuk daily use dan boleh pakai harian, memang tahan lasak insya-Allah. Macam standard kilang kita buat, jaga minyak hitam, jaga petrol, kita bawa je macam biasa, insya-Allah tahan. Motor ada power, tahan lasak. Okey, untuk spek daily use. Bagi anda yang tak tahu ataupun yang tertanya-tanya ataupun memang tak tahu langsung pasal motor ni, ini saya punya explanation yang untuk basic ya. InsyaAllah lain kali saya akan explain untuk spek-spek yang akan datang. Okey, itu saja daripada saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana support saya. InsyaAllah saya punya subscribers sampai 20k, saya akan buat satu giveaway. Dan saya akan tunjukkan, saya akan release satu video untuk saya share. Macam korang tunggu-tunggu, map letup. Okey, map letup yang korang tunggu-tunggu tu. Sedia Redlio, saya akan share map dan saya akan explain kenapa saya punya map insyaAllah tak merosakkan enjin dan letupan saya tu memang kuat macam bola. Okey, itu saja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk korang. Jangan lupa klik button like, okey, subscribe dan jangan lupa komen. Okey, kalau anda ada tips-tips untuk anda share pada kawan-kawan yang lain, jangan lupa komen di bawah untuk orang lain baca dan bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk semua. Mungkin ada yang saya terlepas ataupun saya tak tahu, boleh saya belajar juga daripada anda. Okey, terima kasih kerana menonton. Okey, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.